Baik, kita mulakan kuliah maghrib malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kiram ashabul izam insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap setiap diri apa yang dia sediakan untuk hari esok ataupun hari akhirat dia. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi ilmunya terhadap apa yang kamu lakukan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga ia menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih dia kasihi melebihi kasihnya kepada ayah dan ibunya, dan melebihi kasihnya kepada ayahnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang mati Tuan Imam kita dan Tuan Bilal, pengurusi surau, jawatankuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji, kita syukur kepada Allah Taala. Allah Ta'ala sekali lagi mengizinkan perjumpaan kita, pertemuan kita malam ini untuk kita sama-sama hadir dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara diri kita daripada sebarang mara bahaya, mara musibah dan juga bencana, serta senantiasa dipandukan kita untuk mengajarkan perkara-perkara kebajikan, insya-Allah. Malam ini kita baca kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin ataupun ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dan kita berada di muka surat 152 152 betul baik. Tajuknya wibawa betul tak? Wibawa Islam jatuh, betul tak? Wibawa Islam jatuh kerana hal-hal berikut. Wibawa Islam jatuh kerana hal-hal berikut. Pertama, bermain-main. Bermain-main, maksud bermain-main ni ialah bermain-main yang melebihi daripada had lah. Had permainan ataupun bermain benda-benda yang lara, benda-benda yang tidak ada faedah, benda-benda yang orang kata membuang masa lah,
dengan begitu saja. Dengan bermain-main, dengan membuang masa, tak tentu arah dan sebagainya, maka boleh menyebabkan wibawa ataupun kehebatan Islam itu boleh jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan perkara-perkara yang batil. Perkara-perkara yang batil, yang bercanggah dengan Islam, perkara-perkara haram dan sebagainya. Seperti apa lagi? Seperti apa? Yalah, dia ada kaitan lah. Perkara batil ni ada kaitan dengan benda-benda yang tadi, bermain-main tadi. Benda-benda yang batil, tidak ada benda yang haram, benda yang ditegah oleh syarak, kan? Benda-benda lara, itu termasuk perkara yang boleh menjatuhkan Islam. Samping itu pula nyanyian kan? Nyanyian yang berbentuk haram. Kemudian alat-alat muzik yang berbentuk haram. Kemudian berbohong ataupun berdusta. Apalagi kalau seorang itu dia seorang pemimpin ataupun orang yang diberikan amanah oleh rakyatnya sendiri, lepas tu dia berdusta ataupun berbohong. Hanya sekadar berjanji begitu saja, tapi tidak melaksanakan janji tersebut dengan berbagai-bagai alasan dan sebagainya. Ini boleh juga menjatuhkan wibawa Islam sendiri. Apalagi kalau benda itu diikuti oleh orang bawahan, oleh rakyat sendiri. Rakyat, pemimpin kalau berdusta, maka akan diikuti oleh rakyat. Kalau seorang ayah contoh berdusta, akan diikuti oleh anak akan mengikut. Kalau seandainya seorang ayah berdusta ataupun pemimpin ataupun ketua dalam sesuatu organisasi kan, berdusta, sudah tentu akan diikuti oleh orang lain dan boleh menjatuhkan maruah dan juga diri. Kemudian mengumpat pun juga benda yang diharamkan oleh Islam, yang boleh menjatuhkan wibawa Islam. Mengumpat ni ialah berkata dengan sesuatu benda yang buruk terhadap seseorang, sedangkan seorang itu tidak ada di depan mata kita. Dan Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, menyatakan bahawa barang siapa yang mengumpat, samalah seperti memakan daging saudaranya yang telah pun mati. Sudah tentu di kalangan kita ni tak nak ataupun tak ingin sama sekali memakan daging saudara yang telah mati. Hatta kalau daging saudara kita yang belum mati pun kita tak nak makan, apalagi kalau dari saudara yang telah pun mati. Kemudian sifat bakil ataupun kedekut. Bakil ataupun kedekut. Kerana dengan sifat bakil dan kedekut sudah tentu akan menjejaskan kehidupan orang yang susah. Kerana orang susah berharapkan kepada orang yang kaya. Kalau orang kaya, biasanya yang ada wang ni ialah orang yang kaya ataupun orang berduit lah. Sedangkan orang miskin ialah orang yang hidup keadaan apa kedana, yang memerlukan kepada bantuan dan pertolongan daripada orang yang kaya. Kalau orang kaya tak ingin membantu orang miskin, so macam mana kehidupan orang yang miskin? Sudah tentu kehidupannya akan bertambah melaratlah, menderita begitu. Kemudian keras kepala. Keras kepala, bukan keras kepala ni maksudnya kepala dia keras macam batu, tak ada. Ataupun keras macam besi. Maksud keras kepala ni degil lah. Degil. Okey? Kalau keras kepala, tentulah tuan-tuan boleh antukkan kepala tuan-tuan kat dinding ke, kan? Itu masuk kepada kepala tu begitu, bukan? Masuk kepada kepala ni degil. Tidak boleh menerima pandangan, tidak boleh menerima pendapat daripada orang lain. Sedangkan yang betul ialah pendapat dia sahaja. Keras kepala kan? Kemudian menipu. Menipu pun benda yang tidak dibenarkan Islam. Kerana dengan menipu sudah tentu akan diikuti oleh orang lain. Kalau seorang pemimpin menipu, sudah tentu rakyat pun ikut menipu dan memakan harta orang lain dengan secara batil. Kemudian dengan menipu juga boleh menyebabkan sesuatu negara boleh jatuh, boleh rosak, boleh hancurlah suatu negara. Apabila orang yang diamanahkan contohnya menipu di dalam amanah. Orang yang diamanahkan tidak menunaikan tanggungjawab dan amanah yang diberikan, jadi mana dia menipu. Dan menipu ni bukan sekadar dia merosakkan orang lain, malah dia juga merosakkan diri sendiri, orang yang menipu tadi. Kemudian tipu muslihat.
tipu muslihat, yalah banyak tipu muslihat pun termasuk dalam konteks menipu jugalah. Tipu muslihat ialah satu sifat yang buruk jugalah, sama macam menipu. Cuma apakah beza tipu muslihat dengan menipu? Ada beza tak? Kan ada beza tak tipu muslihat dengan menipu? Ha? Tak ada. Sama je kan? Ha? Apa dia? Kecil sikit. Licik. Okey. Tipu muslihat ni ialah licik lah. Susah lah orang nak kesan ni kan. Susah nak orang kesan di atas tipuan yang dibuat. Kemungkinan mungkin kalau kita nak kesan pun makan masa yang lama lah untuk kita dapat kesan lah tipuan yang dibuat. Tapi kalau menipu ni satu suasana dan keadaan yang kita boleh dapat trace lah dengan cepat lah berbanding dengan tipu muslihat. Okey, muslihat, tipu muslihat. Okey, kemudian adu domba. Apakah maksud dengan adu domba? Adu domba mana melaga-lagakan orang, ataupun istilah kita ni batu api lah, mengadu domba. Domba ni apa mana domba? Domba ni asalnya kedai domba kan. Jadi kita adukan domba tu. Kita lagakan domba, kita laga-lagakan domba tu, maka dia bermusuhan, bergaduh dan sebagainya. Okey, jadi orang adu domba ni pun orang yang tak boleh diharap dan tak boleh diterima akan pemikiran dia, kerana dia akan pergi kepada seseorang itu dengan menyatakan tentang keburukan orang lain. Kemudian dia pergi pada orang lain, dia menceritakan keburukan orang lain. Jadi akhirnya akan mengadu domba. Terima kasih. Menyebabkan orang bergaduh menyebabkan orang bergaduh itu. Okey. Kemudian perpecahan pun satu benda yang tak baik juga. Pecah kerana hidup ini perlukan kepada jamaah. Hidup perlukan kepada jamaah. Itu juga dalam masyarakat pun perlu bersatu padu. Kalau masyarakat berpecah, maka sudah tentu akan mudahlah kepada musuh Islam lah. Musuh Islam untuk datang menyerang kan, dan juga menghancurkan sebuah negara, kerana dalam negara itu pun tak bersatu padu, berbalah-balah dan sebagainya. Dan ada pula di kalangan, kalau zaman dulu tuan-tuan, di kalangan raja-raja, orang besar-besar, menteri-menteri dulu kan, kalau pada zaman Kesultanan Melaka dulu ataupun zaman-zaman dululah, biasanya kadang-kadang mereka disebabkan dia nakkan jawatan sesuatu, jawatan pemimpin. Bila dia tak dapat jawatan itu, maka dia meminta bantuan daripada kuasa asing, meminta kuasa daripada British, meminta kuasa daripada Belanda, tak? Meminta kuasa daripada Portugis dan sebagainya, dengan tujuan supaya kuasa tadi dapat membantu dia untuk merampas mula kuasa yang telah pun diambil oleh orang lain. Jadi akhirnya bila mereka meminta bantuan daripada Inggeris contoh dia, jadi Inggeris akan meletakkan sesuatu perjanjian kepada mereka. Mereka kata, Inggeris kata, kami boleh bantu kau, tapi apa bahagian kami, dia kata. Apa bahagian kami? Kami boleh bantu kau menentang orang lain ataupun orang yang sedang memegang jawatan sekarang lah dalam negeri kamu, dia kata. Tetapi apa bahagian kami, dia kata. Sebenarnya mesti ada bahagian untuk mereka. Jadi akhir kelamaan bila mereka berjaya merampas kuasa tadi dengan bantuan daripada British, akhirnya British lama kelamaan dapat bertapak dalam sebuah negeri itu, dan akhirnya lama kelamaan dia akan berkuasa lah dalam sebuah negeri. Betul tak? Itu juga akan datang kalau seandainya di kalangan kita ni masih lagi meminta bantuan daripada luar, akhirnya kalau lama kelamaan kuasa luar tu akan masuk dalam Malaysia dan akan menjajah Malaysia ini. Kemudian memutuskan hubungan kekeluargaan, satu sikap yang tak baik juga. Kerana bila ahli keluarga terputus, maka akan contohnya
akan bergaduh kan, orang kata jelah contoh dalam bab kematian, contoh ayah ataupun ibu. Bila ayah dan ibu meninggal dunia kan, kemudian ayah dan ibu ada meninggalkan harta, maka harta itu kadang-kadang menjadi rebutan di kalangan anak-anak. Bila menjadi rebutan di kalangan anak-anak, ada yang mendapat bahagian lebih dan mungkin ada mendapat kurang. Bagi yang dapat kurang, dia tidak akan berpuas hati kenapa mereka dapat kurang. Sedangkan yang mendapat lebih pun, dia akan rasa gembira, seronok kan, kerana mendapat bahagian yang lebih. Jadi bagi yang mendapat bahagian sedikit, sudah tu tak puas hati. Bila tak puas hati, akhirnya akan jadi perbalahan. Bila dah jadi perbalahan, akhirnya terputus hubungan kekeluargaan. Okey? Bila terputus hubungan kekeluargaan, maka lama-kelamaan akan terpisah jauh lah. Terpisah jauh. Dan nanti kalau ada masalah kemudian, sukar untuk berhubung. Kalau ada contoh kematian ke dan sebagainya di kalangan ahli keluarga, maka sukar untuk mereka menghubungi kan ahli keluarga yang lain yang telah pun terputus hubungan tadi. Baik, kemudian buruk akhlak. Kan buruk akhlak juga boleh menyatukan wibawa Islam, kerana kalau ilmu bertambah, akhlak pun tak ada pun tak guna juga. Kita digalakkan untuk ilmu, tapi dalam masa yang sama kita dikenaki untuk memperbetulkan dan juga perbaiki akhlak kita, sebagaimana akhlak yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu bertambah kan, ilmu bertambah, duit bertambah, harta bertambah, tapi dalam masa yang sama akhlak tidak baik, seorang yang pemarah, seorang yang pembengis, kemudian kata suka hasad dengki, suka menghina orang lain, mempelakaikan orang lain, ini termasuk di kalangan orang-orang yang buruk akhlak, yang boleh menjejaskan Islam itu sendiri. Dan juga orang-orang bukan Islam pun tidak tertarik pada Islam, kerana dia tengok akhlak orang Islam ni pun teruk, buruk dan sebagainya. Kemudian sifat sombong dan takabur ni samalah. Sombong dan takabur adalah benda yang sama. Kalau kita sombong, maka kita tidak akan masuk syurga lah. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang dalam hatinya walaupun sebesar zarah daripada sifat kibir ataupun besar sombong. Okey. Dan sifat sombong dan takabur ini pun merupakan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dipahamkan seperti selendangku, kata Allah Ta'ala. Dia merupakan ridakku. Kan sifat sombong, sifat takabur ni merupakan selendangku dan juga ridakku. Itulah sifatku, kata Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang merampas akan sifatku, maka aku campakkan dia ke dalam neraka. Kemudian sifat memeras. Memeras ni apa ni? Memeras ugut lah. Memeras ugut orang lain. Okey, kerana demi untuk mendapatkan harta dan juga kekayaan, jadi ada di kalangan manusia ni sanggup memeras orang lain. Memeras keringat, memeras harta, kemudian berkelakar. Berkelakar kan? Berkelakar ni bukan tak boleh berkelakar, sesekali bolehlah berkelakar, tapi kalau selalu berkelakar pun sudah tentu orang pun tidak akan hormat pada kita kan. Kemudian berbicara kotor, cara benda-benda lara lah, cakap-cakap yang bukan-bukan, ataupun mungkin mengepik-ngepik, ataupun mungkinlah cakap lucah-lucah, benda-benda lucah, cakap benda-benda lucah kan. Ini satu benda yang akhlak tak baik lah, mana berbicara benda-benda yang kotor. Kemudian dendam, hasad dengki, dendam, benda yang tidak baik. Kemudian meramal nasib, merenung nasib, benda tak baik. Kemudian menginaya orang lain, mana zalim kepada orang lain. Kemudian sifat permusuhan dan juga berbuat salim. Ini semua-semua ya boleh menjatuhkan maruah ataupun keaiban Islam sendirilah. Islam pun jatuh dan martabat dan juga maruah Islam jatuh. Jadi orang Islam yang bukan Islam tidak akan memandang Islam ini satu agama yang hebat. Jadi mereka menganggap Islam ini satu agama yang remeh. Baik, kemudian Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi tidak pernah merahsiakan nasihat baik.
kecuali mengajak kami untuk melakukannya. Nabi tak pernah merahsiakan berbuat baik ataupun nasihat baik kecuali baginda mengajak kami untuk melakukannya. Nabi tak pernah membiarkan hal buruk atau cacat maupun sesuatu kecuali kami melarang kami dan memperingatkannya. Kecuali melarang kami dan memperingatkannya. Semua hal tersebut sudah tercakupi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Sesungguhnya Allah taala memerintahkan berbuat adil dan juga berbuat baik. Mintakan buat adil dan juga berbuat baik. Okey. Jadi galakkan kita berbuat baiklah. Tapi ada juga kadang-kadang yang tak berminat nak buat baik. Ada juga tak berminat buat baik walaupun dah dibagi tawaran, sesuatu tawaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi masih lagi ada di kalangan manusia ini tak nak buat baik. Contohlah pada zaman Nabi Muhammad SAW ada satu kejadian lah. Ada satu kejadian di mana ada sebatang pokok kurma dia dimiliki oleh seorang lelaki. Di mana pokok kurma ni dia berbuah lebat lah. Cuma masalahnya pokok kurma ni dia punya cabang tu dia condong masuk dalam kawasan rumah anak yatim. Jadi anak yatim tu bila buah kurma tu jatuh ke dalam kawasan dia, maka dia pergi ambil buah kurma tadi dan makan. Jadi kejadian tersebut diketahui oleh tuan punya pokok kurma. Yang mana tuan pokok kurma ni dia seorang kerikut. Dia memang tak suka kalau ada orang lain mengambil buah kurma dia lah. Lalu lelaki yang nampak anak yatim tadi makan buah kurma, maka dia pergi pada budak yang anak yatim makan buah kurma tadi, maka dia merampas buah kurma yang telah pun diambil oleh anak yatim tadi. Dia kata ini bukan hak kamu. Ini bukan hak aku. Maka akhirnya salah seorang daripada ahli keluarga pada anak yatim tadi pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan hal itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pergilah berjumpa dengan lelaki tersebut. Saya dengar kamu mempunyai pokok kurma, dan pokok kurma kamu ni dia punya cabang tu ataupun buah tu masuk dalam kawasan rumah anak yatim. Dan anak yatim tersebut bila buah tu jatuh dia akan ambil dan makan. Tetapi kamu menegah anak yatim tadi daripada makan. Betulkah begitu? Betul ya Rasulullah. Kerana itu hak saya, dia kata. Hak saya walaupun dia condong dalam kawasan rumah yatim itu hak saya. Saya tak akan bagi kepada sesiapa pun kalau sana kecuali mereka membayar dengan harga sekian-sekian banyaklah baru saya akan bagi. Maka Nabi Muhammad SAW kata, alangkah malangnya diri kamu, dia kata. Sepatutnya kamu boleh berbuat baik dengan anak yatim, tapi kenapa kamu menahan mereka daripada memberikan walaupun sebiji pun kepada anak yatim tersebut? Apa kata dia kata, kamu berikan satu batang pokok kurma tadi kepada anak yatim tersebut untuk menjadi milik mereka, dan aku ganti dengan sebatang pokok kurma di syurga, dia kata. Dengan sebatang pokok kurma di syurga. Kan? Setuju ataupun tidak? Lelaki itu kata, saya tak setuju, dia kata. Saya tak setuju. Kan? Saya tak nak walaupun sebatang pokok di syurga pun saya tak setuju, dia kata. Kenapa tak setuju? Dia kata nilai buah pokok kurma tu, dia punya buah dia sangat baik, sangat berkualiti lah. Buah yang berkualiti, jadi dia sangat bagus dan punya harga yang mahal. Jadi saya tidak akan sama sekali lah memberikan pokok kurma tadi kepada orang yang lain. Maka Nabi SAW pun kecewa lah. Walaupun dia kata, walaupun aku tawarkan pada kamu sebatang pokok syurga di syurga, satu kurma pun kamu tak nak ke? Dia kata, saya tak nak ya Rasulullah. Saya tak nak.
Kecuali saya boleh bagikan pokok kurma tadi dengan pada nanti tadi, kecuali digantikan dengan 100 batang pokok kurma yang lain. 100 batang pokok kurma yang lain, dia kata. Dia kata, Nabi kata, kamu ni gila ke apa? Kan, gila kau kan? Dia kata. Nabi pun kecewa dengan kejadian tadi. Maka Nabi pun kata, balik. Dalam perjalanan balik tadi, rupa-rupanya ada seorang sahabat yang lain mendengar tentang kejadian tadi, dengan peristiwa tadi. Maka sahabat tadi pun pergilah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia kata, saya dengar kamu pergi berjumpa dengan tuan punya pokok kurma, dan kamu menawarkan sebatang pokok kurma di syurga kepada lelaki tadi sebagai ganti daripada pokok apa tadi? Sebatang pokok kurma yang nak diwakafkan, kepada anak yatim tersebut. Tetapi lelaki tersebut enggan. Kan, walaupun ditawar dengan sebatang pokok kurma juga. Nabi kata betul, dia kata. Memang dia tak nak lah. Tetapi dia minta ganti dengan 100 batang pokok kurma di syurga, di dunia lah. Macam tu. Maka lelaki tu kata, boleh tak ya Rasulullah? Boleh tak ya Rasulullah, saya gantikan dengan 100 batang pokok kurma kepada lelaki tersebut, dan kau jamin ya Rasulullah, kan, sebatang pokok kurma di syurga untuk aku. Sebatang pokok kurma di syurga untuk aku. So maknanya saya akan gantikan, saya beli sebatang pokok kurma tadi dengan harga 100 batang pokok kurma yang lain lah. Kemudian engkau janjikan pada aku Rasulullah dengan sebatang pokok kurma di syurga. Rasulullah kata, boleh? Begitu? Boleh? Kalau boleh ya Rasulullah, jom kita pergi. Maka dia pergilah. Nabi pun bawa sahabat tadi pergi dan berjumpa dengan lelaki tersebut, kan, menyatakan bahawa, kan, dia bersetuju untuk membayar dengan 100 batang pokok kurma yang lain, dan sebatang pokok kurma tadi menjadi milik dia, kemudian diwakafkan kepada anak yatim tersebut, dan kemudian Rasulullah menggantikan dengan sebatang pokok kurma di syurga. Nampak? Boleh buat macam tu, tuan? Sanggup buat tak? Sanggup buat 100 batang pokok kurma di dunia, kan, ditukar dengan sebatang pokok kurma untuk diwakafkan pada anak yatim tadi. Kemudian Nabi menggantikan dengan sebatang kurma di syurga. Boleh buat? Banyak, kena fikir banyak kali Ustaz kata. Kena fikir banyak kali. Itulah kejadian yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Itulah kehebatan para sahabat, kan. Mereka sanggup menginfakkan harta mereka dengan duit yang mereka ada untuk Islam dan juga kebaikan Islam tersebut. Okey? Baik. Kemudian ada juga seorang lagi cerita ni cerita lain sikitlah. Pernah dengar kan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni pernah dengar kan? Ada orang menyatakan dia ni sahabat Rasulullah. Ada menyatakan dia ni bukan sahabat. Kenapa ada menyatakan dia bukan sahabat? Kerana dia pernah nak jumpa Rasulullah tetapi tak berjaya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni seorang budak, seorang remaja lah, ataupun seorang lelaki yang tertinggal di negara Yaman. Dia berkhidmat dengan dia ada seorang ibu yang telah tua, dan dia ni berkhidmat dengan ibu dia. Okey. Satu hari ibu dia berkata kepada dia, wahai Uwais, dia kata, umur ibu ni sudah semakin tua, kan, boleh tak engkau bawa ibu ni pergi menunaikan haji di Mekah? Menunaikan haji di Mekah. Uwais Qarni dan ibu ni tinggal di negeri Yaman, sedangkan Mekah berada di utara, kan, di utara daripada Yaman, dan jaraknya sangat jauh lah kedudukan Yaman tu dengan Mekah itu. Jadi ibu dia telah tua, minta kepada Uwais ni supaya menunaikan hajat dia untuk menunaikan haji ke Mekah. Okey. Maka Uwais pun bila dengar permintaan ibu dia, maka dia pun termenung lah.
Dia termenung macam mana ya, sedangkan mereka dalam keadaan susah. Mereka tidak punya kenderaan untuk pergi ke sana. Mereka tak mampu untuk membeli unta, mereka tak mampu membeli kuda dan sebagainya, atau apa-apa alat untuk bergerak pergi ke sana. Maka akhirnya Uwais pun fikir-fikir, akhirnya dia pun dapat idea dan juga maka dia membeli seekor anak lembu. Dia membeli seekor lembu. Yang lembu ni kan harga dia murah kan, berbanding dengan kata bapak lembu ataupun datuk lembu ataupun ayah lembu. Jadi anak lembu ni harga dia murah, maka dia belilah anak lembu tadi. Kemudian dia membuat satu pondok kecil tempat tinggal anak lembu tu di atas bukit. Okey. Kemudian di kalangan orang pun terconggang lah. Apa pasal lah si Uwais ni buat pondok di atas kecil di atas bukit, kemudian dia beli seekor anak lembu. Dan ibu dia pun tengah cengang terfikir-fikir apa yang nak dibuatkan oleh Uwais ni. Jadi Uwais sebenarnya bercadang dia punya plan cadangan dia tadi ialah tujuan dia nak latih diri dia. Nampak? Dia nak latih diri dia supaya diri ni menjadi kuat. Macam mana cara dia latih diri dia? Kan waktu pagi dia akan ambil anak lembu tu. Dia ambil anak lembu tu, yang anak lembu tu dia ditinggalkan di atas bukit. Dia ambil anak lembu tadi dan dia bawa turun ke bawah dengan dipikul anak lembu tadi. Kemudian waktu petang dia pikul anak lembu tadi dan dibawa semula ke atas bukit. Semana tempat tinggal anak lembu tu di atas bukit lah, tapi tak ada orang nak ambil lah. Tak ada orang nak ambil. Jadi dia pikul lah setiap kali nak bawa naik ke atas bukit, dia pikul, dan sekali turun ke bawah maka dipikul anak lembu tadi. Jadi dia makan masa selama lebih kurang dalam 8 bulan 9 bulan begitu. Masa yang amat sesuai untuk persiapan dia untuk pergi menunaikan haji di Mekah. Jadi pada permulaan dia, lembu tu keadaan kecil, jadi lama kelamaan lembu jadi besar. Kan, bila lembu kelamaan besar maka dia pun terpaksa pikul lagi, dan lama kelamaan badan dia ataupun ototnya semakin besar dan semakin bertenaga lah. Apakah tujuannya tuan-tuan? Tujuannya dia nak pikul mak dia, nak bawa pergi ke Mekah. Itu tujuan dia. Kerana dia tidak ada peralatan lain, yang ada ialah tu saja. Maka akhir dia lama kelamaan bila sampai musim haji, maka dia pun pergi buat persiapan bersama dengan ibu dia untuk pergi menunaikan haji ke Mekah. Maka ibu dia tanya, wahai Uwais, dia kata, kita nak pergi Mekah, kita nak buat macam mana ni? Seorang lain semua ada kenderaan, kita tak ada kenderaan. Apa susah ya, wahai ibu, dia kata. Saya pikul lah ibu, dia kata. Saya kan kuat, dia kata. Saya dah kuat. Dah boleh pakai ibu dah, pikul lah. Maka ibu dia kata, okey, tak ada masalah. Maka mereka pun pergilah menunaikan haji bersama dengan rombongan yang lain, pergi ke Mekah dengan cara dia pikul ibu dia. Sampai di Mekah dia pikul lah. Kalau nak tawaf pun dia pikul, kan? Orang kata nak sa'i pun dia pikul. Pergi Arafah pun dia pikul. Kemudian melontar di Jamrah, dia pikul ibu dia, nampak? Kemudian satu ketika ibu dia tanya, dia kata, wahai Uwais, dia kata, apa yang kau doakan kepada Allah Ta'ala? Apa yang kau doa depan Kaabah? Dia kata, wahai ibu, dia kata, saya doakan ibu supaya ibu dekat dan sihat, panjang umur dan sebagainya, dan Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa ibu. Maka ibu dia kata, wahai Uwais, takkan kau minta ampunkan dosa engkau saja, dosa ibu saja? Bagaimana dengan dosa engkau? Kau minta lah ampun untuk dosa kau pula, dan juga minta dipulihkan kau daripada penyakit. Rupa-rupanya Uwais ni dia ada penyakit, penyakit sopak. Dia ada penyakit sopak. Maka Uwais kata, okeylah ibu, saya doakan untuk ibu, dan saya doakan untuk diri sendiri, dan juga dipulihkan diri saya daripada penyakit sopak. Maka Uwais pun doalah kepada Allah Ta'ala, dan akhirnya Allah Ta'ala menghilangkan penyakit sopak dia. Kecuali ada bekasan penyakit sopak yang kadar lebih kurang satu duit siling lah. Satu bekas duit siling, besar saiz siling lah, duit siling kan. Itu saja yang tinggal. Ada menyatakan di belakang dia, ada menyatakan di tapak tangan dia lah, tapak tangannya.
Mana ada satu bulatan yang kecil yang mana menandakan bahawa dia ni pernah terkena penyakit sopa. Nampak? Kemudian Huwais berminat untuk bahawa nak mengunjungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berminat nak berjumpa dengan baginda Rasulullah sallam kerana pada masa itu musim haji. Akan tetapi tuan-tuan, masa tu Nabi tak ada. Nabi terlibat dalam satu peperangan. Pergi perang bersama dengan para sahabat yang lainlah. Tapi peristiwa tersebut diketahui oleh baginda Nabi. Nabi tahu. Walaupun Nabi berada di medan perang, Nabi dapat alamat ataupun tanda bahawa kan dia menerima kunjungan daripada Uwais. Daripada Uwais tadi. Dan bila Uwais dapati bahawa Nabi tak ada di rumah, maka akhirnya Uwais pun pulanglah semula ke Yaman setelah habis daripada musim haji bersama dengan ibu dia. So maknanya Uwais tak berjaya berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Dan pada musim haji yang seterusnya pun masa tu Nabi dah wafat. Nabi dah wafat dah. Semana Uwais tak berjaya berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi Nabi tahu Uwais ni mempunyai doa yang mustajab, dan Nabi berpesan kepada para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman dan sebagainya. Dia kata besok kan, kalau seandainya Uwais ni datang semula ke sini, dia kata kamu pergilah jumpa Uwais dan minta Uwais ni doakan kamu. Jadi waktu Uwais datang masa tu, sebelum tu dia nak jumpa Nabi, tapi Nabi tak ada. Tapi kelebihan yang ada pada baginda Rasulullah SAW, Nabi tahu bahawa Uwais ni datang nak jumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi pulang daripada medan perang pun kan, isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala memberitahu bahawa ada seorang lelaki bernama Uwais nak berjumpa dengan baginda Rasulullah. Tapi baginda Rasulullah tak ada. Jadi akhirnya Uwais tu pulang semulalah ke negaranya di Yaman. Dan akhirnya kemudian ibu dia meninggal pada tahun musim haji yang seterusnya. Bukan tahun depan tu, pada musim haji yang seterusnya, akhirnya Uwais datang semula ke Mekah untuk menunaikan haji. Pada permulaan di kalangan para sahabat, mereka tak tahu Uwais ni datang. Tapi ada kalangan sahabat yang nanti kedatangan Uwais tadi ya. Maka mereka pun tertanya, mana rombongan daripada Yaman? Ada tak di kalangan kamu ni rombongan daripada Yaman? Dia kata. Para sahabat tanyalah. Ada, dia kata. Kami nak berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Ada tak? Ada, dia kata. Tapi dia tak ada kumpulan sekarang. Dia berada di perbatasan, dia kata. Macam sepadan. Dia ni sekarang ni dia tengah ditugaskan untuk menjaga macam unta ke kuda kan. Ditugaskan untuk menjaga binatang tersebut. Jadi mereka kata, boleh tak kamu tunjukkan kami di mana berada Uwais? Dia kata, ada, pergilah jumpa dia kat tempat-tempat sekian, kamu akan jumpa. Jadi kalau sahabat pergi jumpa Uwais, dan betul-betul mereka dapat jumpa dengan Uwais sekarang ni. Tapi masa tu Rasulullah dah wafat dah tak ada Rasulullah. Dan mereka minta pada Uwais supaya mendoakan keberkatan daripada hidup para sahabat tadi. Dan akhirnya Uwais mendoakan mereka lah. Itu nak cerita pada kita tentang seorang lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni, yang mana doanya ni doa yang mustajab. Dan cerita ni memang popular lah. Popular di kalangan orang kata ada ulama kan, orang soleh. Baik. So mana dua cerita yang kita kongsi malam ni. Baik, kemudian Muaz radhiyallahu menyatakan, Nabi berwasiat kepadaku dan bersabda, awsiyatuka bittiqaillah ta'ala wa sirkil hadis wal wafa'i bil ahdi wal ada'il amana wa tarki khiyanan wa hifzul jam wa rahmatul yatim wa laynil kalam wa bad'il salam wa husnul amal wa qasrul amal wa luzumul iman wa nafaqati fil Qur'an wa hubbul akhirah wa jaz'i minal hisab wa hifzul jinah
wa anhaka an tasubba hakiman aw tukazziba sadikan aw tuti'a asiman aw ta'siya imaman adilan aw tufsida ardan wa usika bittiqaillah ta'ala inna kulli hajarin wa sajarin wa midarin wa an tuhaddisa likulli zambin taubatan sirru bisirri wal alaniyatu bil alaniyati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wasiat kepadaku, ni kata Muaz lah. Muaz berkata, Nabi wasiat padaku dan bersabda, "Ausituka, aku berwasiat kepada engkau wahai Muaz, bittiqaillah ta'ala, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasirkil hadis, dan benar dalam percakapan, wal wafa'il bil ahdi, dan menunaikan dengan janji, wa ada'il hamanah, dan menunaikan amanah, wa tarkil khiyanat, dan meninggalkan khianat, wa hifzil jar, dan memelihara jiran, memelihara adab jiran, wa rahmatil yatim, dan merahmati orang anak yatim, wa lainil kalam, dan melembutkan perkataan, wa bad'is salam, dan memulakan salam, wa husnul amal, dan membaguskan amalan, wa qasril amal, dan memendekkan angan-angan, wa luzumul iman, dan melazimkan iman, wa nafaqati fil Quran, dan nafkah pada Quran. Maksud nafkah pada Quran, dan nafkah dalam Quran, dan nafkah dalam Quran. Maksud nafkah dalam Quran, menafkahkan Quran, mewakafkan. Wa nafaqati fil Quran, dan nafkah dalam Quran. Dan nafkah dalam Quran, sebenarnya mungkin menuntut nafkah lah, menginfakkan Quran tadi pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbil akhirah, dan cinta kepada akhirat. Wa jaz'i minal hisab, maknanya resah kerana hisab pada kiamat. Kemudian wa hifzil jinah, maksudnya menjaga sikap, memelihara sikap. Kemudian wa anhaka an tasubba hakiman, dan melarang kamu daripada memaki orang bijak atau mendustakan orang jujur, au tukazziba sadikan, atau mendustakan orang yang benar, au tuti'a isman, atau mentaati dosa, menuruti orang yang berdosa, atau wa ta'siya imaman adilan, ataupun melakukan maksiat ataupun menderhaka kepada imam yang adil, tufsida ardan, ataupun buat kerosakan dalam muka bumi, wa usika bittaqillah, dan aku berwasiat kepada engkau dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala, inna kulli hajarin, di sisi tiap-tiap batu, wa sajarin, dan pokok, wa midarin, dan tanah, pohon dan tanah. Kemudian wa antu tuhaddisa likulli zambin, dan bahawa kamu memperbarui taubat untuk setiap dosa, memperbarui bagi setiap dosa dengan bertaubat, sirri wa alaniyah, sama ada tersembunyi dengan tersembunyi, wal alaniyatu bil alaniyati, dan yang secara terang dengan secara terang. Maksudnya aku berwasiat kepadamu dengan takwa kepada Ta'ala pada di dekat setiap batu dan pohon dan tanah, serta tanah, dan memperbarui taubat untuk setiap dosa, rahsia dengan rahsia, dan terang-terangan dengan terang-terangan. Okey, ini wasiat siapa?
Nabi kepada siapa? Muaz. Kepada Muaz bin Jabal. Sebenarnya dalam kata-kata Nabi ini banyaklah benda-benda dipesan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Di samping itu sebenarnya nak tekankan tentang akhlak sebenarnya. Supaya Muaz tadi berakhlak sebagaimana wasiat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Muaz tadilah. Sebenarnya dia bukan sahaja sekadar sebagai orang kata nasihat pada Muaz, tetapi mengandungi banyak orang kata peringatan pada Muaz supaya mengerjakan apa-apa yang sepatutnya yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kan, seperti cakap benar, tunaikan janji, tunaikan amanah, meninggalkan khianat, memelihara adab jiran, kemudian merahmati anak yatim, bercakap dengan cakap yang lembut, lemah lembut, bukan kasar, kemudian mulai bagi salam, baguskan amalan, kemudian pendekkan berangan, kan? Qasrul amal kan? Wa qasrul amal, memendekkan berangan. Kerana banyak kita ni berangan banyak. Banyak berangan. Pendek. Pendek daripada buat kerja. Angan banyak. Banyak tidur je tu. Okey? Kemudian cintakan akhirat dan sebagainya kan? Ini semua akhlak-akhlak yang baik lah. Yang Nabi wasiatkan kepada Muaz supaya Muaz mengerjakan, melakukan apa yang telah pun diwasiatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Boleh? Boleh? Demikianlah etika hamba Allah dan seruan kepada mereka agar berakhlak mulia dan beretika yang baik. Wallahu a'lam bissawab wa ilmu jannah. Boleh? Tadi lambat sikit. Ada lori yang besar tu yang bawa temetung yang panjang tu, yang tayar tu berpuluh-puluh tayar dia. Jalan biasa, jalan malam. Saya dah dekat, dah sampai apa tu, Kendung tu. Ada dia bunuh tu depan tu. Kemudian dia ada follow yang kereta yang pakai lampu kan. Dia ada satu kereta yang follow belakang. Kita nak potong tak boleh. Tak boleh. Dia memang panjang. Panjang betul. Kan? Dia kalau nak selekoh pun dia akan ambil side sikit. Nasib. Dah lah dia jalan merangkak 20 km sejam dia boleh jalan. 20 km sejam. Boleh tu tak nak potong. Yang susah nak potong. Dia lah panjang buat temetung tu. Temetung bulat tu, yang panjang tu. Oi. Tak tahu berapa meter panjang dia. Tayar dia pun tak berapa banyak. Dia lambat tu. Ngekor lah untuk dia. Okey, habis ya? Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada. Okey, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zakina as-sadiqa wa amalan taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyan li fatai 'alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala. Allahumma faqina bid-din, Allahumma faqina bid-din, Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Boleh stop. Tak nampak dah stop. Tak nampak dah stop. Oh tu. Kan tu.